5 atau lebih permukaan rata. Kalau dia ada 4, ada 3, ada 2, ada 1, dia bukan prisma. Yang kedua, ciri kedua, ada 2 permukaan bertentangan yang sama bentuk disebut tapak. Maksudnya bawah dengan atas kena sama bentuk. Kalau yang ketiga, dia kata bentuk 3 dimensi itu tak boleh ada permukaan melengkung. Jadi kalau dia ikut ketiga-tiga syarat itu adalah bentuk prisma. Jadi, okey, kita boleh nampak dekat sini dalam satu kotak ada 4 bentuk 3 dimensi di sebelah kanan ni. Kita ada sfera, kon, piramid dan silinder. Jadi keempat-empat bentuk 3 dimensi tu dia dah tandakan X dan tandakan right berdasarkan 3 ciri-ciri prisma itu. Okey. Jadi daripada 4 bentuk 3 dimensi tu, yang mana satu bentuk prisma? Ada 4 kan? Nampak tak kat sini? Ya, Auni? Sfera, silinder dengan piramid dengan kon kan? Cikgu tanya yang prisma sahaja. Yang mana prisma? Piramid, selimpat cepat. Cikgu kata yang daripada 4 bentuk ni. Nampak tak dekat kotak ni? Cikgu. Piramid. Dekat semua tu tak ada prisma pun. Itu cikgu Tak nak ada. dengar. Tak ada. Tak ada pun prisma. Cikgu saja trik je. Tak ada prisma pun. Sebab apa? Betul semua. Sebab tengok daripada tanda X tu. Semua dia ada tanda X. Sebagai contoh sfera. Sfera ada 3X. Jadi 3 tu, 3X tu maksudnya dia tak ikut ciri prisma lah. Pangkah lah. Pangkah. Cancel X. Kalau kon, dia ada 3 pangkah juga. Jadi bukan prisma. Kon bukan prisma. Kalau piramid, Dia bentuk walaupun yang rata lah. tak semestinya rata, dia kena ikut. Okey, tak apa, nanti cikgu terangkan. Kalau piramid ni dia ada satu je pangkal. Walaupun dia satu je, dikira bukan juga. Silinder ada 2 yang dia pangkal. Jadi kesemua bentuk ini bukan prisma. Okey, kita semak kenapa semuanya bukan prisma. Okey, kalau sfera, Sfera tu bentuk dalam melengkung. sferanya bentuknya melengkung. Betul. Dia bentuk melengkung macam bentuk U lah. Dia Bula. O ke melengkung. Melengkung tu macam garisan dia tak lurus. Garisan tidak lurus. Lurus, straight, kita guna pembaris. Kalau yang guna pembaris tu lurus, dia berlawanan dengan melengkung. Jadi apa-apa bentuk 3 dimensi yang melengkung. Prisma tu benda yang tak melengkung. Ya, benda yang tak melengkung. Jadi sfera tu melengkung. Jadi dia bukan prisma. Kalau kon pun. Kon dia melengkung dekat badan dia dengan dia punya tapak. Boleh bayangkan kan kon? Kon ni yang warna biru ni. Dia melengkung. Badan dia melengkung dan dia punya tapak dalam bentuk bulatan. Jadi kon tu bukan prisma. Piramid pula. Kenapa piramid tu bukan prisma? Padahal dia tak ada pun melengkung. Betul lah saya nampak kat 46 tu ada ni. Macam tak ada bulat. Dia tak ada betul. Piramid dia, piramid tak ada bentuk bulat. Tapi permukaan bertentangan yang sama tiada. Atas dengan bawah tak sama. Beza. Okey, kalau piramid, kita lukis tapak je segi 4 sama. Tapi atas dia bucu, benda yang tajam. Jadi tak sama atas dengan bawah. Atas dengan bawah dia tak sama bentuk. Jadi itu bukan prisma lah. Piramid bukan prisma. Kalau silinder pula, silinder. Kalau tengok silinder, atas bawah sama bentuk kan, bulatan. Walaupun atas bawah dia sama, tapi sebab badannya adalah permukaan melengkung, jadi itu bukan prisma. Itu cara untuk kenal prisma. Boleh?
Boleh. Okey. Jadi, cuba bagi satu contoh bentuk prisma daripada tiga dimensi. Kuboid. Kuboid. Lagi? Kubus. Kubus dengan kuboid. Kubus dengan Dua kuboid tu adalah je. Kubus. ya, dua Oh. tu je. Oh, prisma. Orang dua Kubus dari segi Kuboid, empat sama. kuboid dengan Kuboid tu prisma segitiga. Segitiga. ya, prisma segitiga. Prisma segitiga bukan piramid lah, dia lain. Okey. Dia bentuk macam ni. Dia bentuk macam tu. Dia macam bentuk kemah. Okey, kat sini pun nampak. Ini pun daripada buku teks kamu lah. Jadi, ada prisma segitiga, prisma segi empat sama, prisma segi empat tepat. Okey, yang belah kanan tu, empat bentuk ini bukan prisma. Rangkai dia tak pun. Sama je. Mesti ada. Okey, kita tengok. Sekejap, ini apa? Sekejap ya. Semua ada prisma apa tu? Okey, kita try satu kuis, mini kuis. Semua ada kan? Ya. Dalam kelas kan? Okey, sekejap Cikgu akan bagi link. Ya, cikgu akan bagi dalam chat. Sekejap. Okey, Sedia. belum lagi. Okey, sabar. Copy. Kejap, cikgu hantar kat chat. Okey, boleh semak chat. Ya? Main game Ya, main dulu. Kena main game. Please lah jangan. Okey. Cikgu dah hantar dalam chat room. Cuba tengok. Boleh buka tak? Boleh. Boleh. Dia mesti kamu jumpa word wall. Lepas tu kamu kena masukkan nama. Hitam je cikgu. Loading lah tu. Loading kot. Lama. War. Ui. War. Boleh masuk tak? Loading. Okey, loading kan? Tapi boleh masuk. Tapi wifi banyak. Awak loading pula. Tak tahulah. Mungkin word wall tu kot ramai masuk word wall. Jadi lag. Mungkin jadi lag. Boleh jadi. Cikgu pun tak tahu kenapa. Okey, siapa yang dah boleh masuk boleh mula. Ini tak apa, buat je dulu. Sebab akhir sekali nanti kita akan tengok result macam mana. Yang boleh masuk terus buat saja. Cikgu dah siap, dah try dah. Dah. Sekejap Cikgu nak tengok result. Dia cakap apa ni? Safari folder then open the page because disable Cikgu stop sudah responding. sama. Cikgu Sekejap, apa dia cakap ni? Ulang balik. Safari Golden open Safari, the page because disable stop responding. Sebab kamu guna Safari kot. Cuba kamu guna Chrome. Saya tak ada dah. Ni Ya ke? abang saya je. Ya. Itu kita tukar ni. Dah tanya. Ada tak? Ni abang punya. Cikgu dah siap. Senang sangat. Senang sangat. Ya, memanglah senang. Sebab tu kita buat awal-awal ni. Sekejap. Kena pakai apa dah? Tak apa, tunggu yang lain. Nama apa dah? Ni baru permulaan. Betul. Kena pakai apa dah? Susah. Safari. Apa dah? Kena tukar. Jangan buka Safari. Buka Chrome. 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 Google Chrome. Ya. Okey, boleh udah. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Minit 8, TP3. Siapa matematik TP3? Kenali prisma dan bukan prisma. Wasalin. Yang ni kan.
Paksi. Bateri. Tak ingat Siapa nombor 1? Tak ada tulis pun. Okay, semua dah ke? Ada yang tak siap lagi? Dah. Okay, okay. Kita tengok ranking. Lajunya je. Okay. Jumlah kita ada berapa orang kat sini? 8 orang. 8 orang yang dah jawab, dah selesai jawab. Okay, nampak top score ni masuk 7 orang ni, 7-7 je semua betul. Ada seorang ni jawapan dia satu soalan salah. Okay, kita nampak kat sini rank ada 8 orang, jadi ada sampai nombor 8 lah. So kita nampak kat sini time apa, berapa lama yang diperlukan untuk jawab semuanya. Okay? Senang kan? Senang. Senang. Sebab tajuk bentuk ni adalah tajuk yang tak dikira-kira pun. Kamu kena hafal lah, macam banyak kena ingat. Okay, next one. Kita tengok pula next one. Cik baru ke sama? Next one. Apa dia? Yang baru ke yang lama punya? Yang baru ke yang lama apa? Tu yang nak buat Game. Tak. Ni lain. Okay. Tadi kita dah buat satu. Kita teruskan dengan bahagian lain pula. Nanti ada lagi. Hujung slide ni ada lagi satu. Okay. Kita sambung. Susah sikit. Nanti susah sikit lah. Okay. Kita sambung dengan bentangan pula. Tadi kita tengok prisma atau bukan prisma. Yang ini kita tengok bentangan. Okay. Bentangan. Cikgu rasa kita terus masuk latihan. Alhamdulillah. Tu sama. Okay. Alright. Boleh kita cuba jawab soalan ni. Padankan bentuk 3D dengan bentangan yang sepadan. Okay. Bernampak tak skrin? Boleh. Okay, nombor 1, bentuk kon yang Boleh terbalik. saya buat? Saya boleh tulis. Kita jawab sama-sama. Nombor 1 tu jawapan dia yang mana satu? A, B, C, D, E. Yang mana satu? C. Okay, ada jawapan lain? Satu ke C. Okay, jawapan dia Satu satu ke C. dekat Saya C. buat. Kita buat dah. Bagus nampak. Alah. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 jawapan dia yang mana? B. Nombor 2 bentuk apa tu? Silinder. Silinder ada 1 segi 4 tepat dan 2 bulatan. Okay. Yang mana? Lambat cikgu dah buat dah. Okay, nombor 3 lah. Nombor 3 siapa cepat? Okay, nombor 3 tu bentuk apa? Kubur. Kubur ke? Empat. Kubus. Kubus ataupun nama lain kubus apa? Segi apa? Nama lain. Segi Dia empat ada 2 sama. nama. Segi 4 sama tu. Segi empat sama. Prisma segi empat sama. Bukan. Dia huruf K juga. Okay, apa tadi siapa sebut kubus kan? Nama lain dia ada 4 huruf. Start dengan huruf K. Saya tak nombor 4. Nombor 3. Nombor 3 lagi. Kubot lain. Nama dia Kiyuk. Kubot. Kiyuk. Oh, ingatkan King Kong. Kingkong berapa? 8 huruf. Okay. So, kubus atau kiyuk benda yang sama. Nama je lain. Okay. Nombor 4 apa nombor 4? Oi, siapa buat ni? Piramid. Nombor 4 nama dia piramid. Nombor 5 nama dia apa? Dah. Santai kawan. Nombor 4. Yang tu. Benda je santai kawan. Kubot. Okay. Jadi Ni itulah siapa yang buat nama. ni? Siapa lah yang buat Nombor 4. Oi, Dia nombor salah. orang. Nombor 4 dia. Salah Dia ni. salah. 5
memang salah. Cuba tengok betul-betul. Kubus dengan Dua cube dekat D. board. Dua dekat D. Ah, Salah tu. Salah tu. salah tu. Okey. Nombor 3 dekat nombor A. Nombor 5 Nombor A. dekat D. Nombor A. Nombor A. Okey. Gambar A. Nombor A. Kenapa kita dah ada lain? jawapan. Jap. Weh, kenapa banyak tanda Jangan betul tunggu ni? jap. Sebab tengok dia punya panjang badan dia ni. Lebih panjang. Jadi itu adalah kuboid. Tangga je. Tetangga. Okay. Alright. Itu bentangan. Thank Okay dah. Next pula. Next. Okay. Siapa Boy, ni? apa Alia ni? Syakira. Apa ni? Oh. Okay. Berdasarkan bentangan namakan. Okay, kita buat A. A nama dia apa? Nasi tau. Kubus. A apa nama dia? Kubus. Kubus. B apa? Kuboid. Boy. Piramid. 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 Silinder. Coin. F. Apa? Terus semua diam. F tu apa? Teka je. Agak-agaknya bentuk apa? F tu macam bentuk apa? Susah lah. Senang Apa? je. Jap, Dia susah nak tulis. nombor F, soalan F tu dia ulang balik jawapan yang sama. Tunjuk. Kubus dan kubus. Kuboid. Ada dua. Dia bukan cube, bukan kubus, dia kuboid sebab nampak tak ni? Ni dengan yang sebelah dia tak sama saiz. Bila tak sama saiz tapi dia segi 4, automatik itu adalah untuk kuboid. Kuboid dia banyak saiz. Tapi kalau kubus kena semuanya sama segi 4 tu. Cikgu kenapa si tak tulis? Siapa yang tulis tadi? Daniel nak tulis tadi. Cikgu bagi dia tulis. Tak boleh kamu kena praktis banyak. Cikgu guna pen. Kalau guna jari susah lah. Kena guna pen. Okay. Right. Bentangan senang je. Kamu pun dah boleh ingat. Ting. Okay. Kita tengok soalan ni. Soalan ini senang. Gambar di bawah ialah dua permukaan yang ada pada satu bentuk 3D. Apakah bentuk 3 tu? Piramid. Kon ke piramid? Kon. Kon. Sebab badannya ada Alamak, siapa melengkung. conteng? Okay, so A jawapan dia coin. Kalau B, Salmi jual kek di dalam bekas. Bekas itu ada 6 permukaan rata. Nyatakan bentuk permukaan itu. 6 permukaan rata. Maksudnya dia tak boleh ada permukaan melengkung. Tak boleh. Kubus. Kalau kubus, 1, 2, 3, 4. kubus ada berapa permukaan? Kaklah cikgu lukis tu cantik kan. Walaupun tak cantik. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5? 6. Alamak. Cantik pula cikgu lukis. 6, cikgu 6. Betul lah 6 6. Ke 7? Mana ada? Kira 6. Betul lah 6 Permukaan rata tu bentuk apa? Tu apa? Permukaan rata dalam bentuk apa ni? Memanglah nama cube. Tapi permukaan rata dia. Satu keping tu nama dia apa? Kertas. Segi 4 sama. Segi 4 sama. Kubus. Segi 4 sama. Jadi ada berapa segi 4 sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi 6 segi 4 sama. Dia gabungkan. Dia cantumkan untuk membentuk kubus. Atau nama lain untuk kubus apa? Cube. Kubus atau cube. Kubik. Cube. Kalau kita bagi jawapan kuboid boleh tak? Tak. Kenapa tak boleh? Boleh. Tak boleh. Boleh.
Sebab soalan B ni dia cakap 6 permukaan rata. Dia tak cakap pula 6 permukaan rata yang sama besar. Jadi apa-apa bentuk yang daripada segi 4 boleh. Jadi jawapan dia kubus atau cube atau padam tu, padam. kuboid. Tu padam tu apaan? Okey? Senang je. Pusing-pusing bentuk yang sama je awak jumpa. Okey, kita tengok pula untuk polygon. Itu. Oh, pentagon. Oktagon. Polygon tu adalah Hexagon. Tak. bentuk-bentuk Pentagon. yang ada lebih daripada 3 garis lurus. Jadi bentuk polygon pertama adalah segitiga. Lepas segitiga kita ada segi apa? Segi 4. Segi 4. Segi 4 lah. Segi 4 tepat ke? Segi 4 sama ke? Tapi segi 4. Bulat. Lepas segi 4. Bulat. Bulatan bukan polygon sebab bulatan tak ada garis lurus. Dia ada garis melengkung. Nampak kat sini? Oktagon. Polygon tak boleh ada sisi melengkung. Tidak ada sisi melengkung. Dia kena garis lurus je. Jadi segitiga, lepas segitiga kita ada segi 4. Lepas segi 4 kita ada apa? Kalau ada 5 garis lurus, nama dia apa? Nama dia pentagon. Dalam gambar tu nampak tak pentagon? Nampak. Kalau ada 6 garis lurus, Hexagon. ya hexagon. Dia pergi hit orang. Sebab tu nama hexagon. Apa dia? Dia pergi hit orang. Sebab tu Dia nama pergi hack orang. Dia letter. Okey, kalau ada 7 garis lurus, nama dia heptagon. Heptagon. Helikopter. Oktagon nombor 8 kalau ada 8 garis lurus. Kalau ada 9, nama dia apa? 9. Ahmad Siapa Dagon. tahu? Ahmad Tagong. Ahmad Tagong. Mana ada Ahmad Tagong? Pentagon. 9 apa? Polygon. Hexagon. Satu. Apa dia? Hexagon. Apa dia? Ada? Apa dia? Hexagon. Hexagon tu yang sisi lurus. Dekat dia. Tadi macam cikgu dengar jawapan. Tadi cikgu dengar Adam cakap apa tadi Adam? Hexagon. Saya cakap hexagon. Adam Rizki. Ada sebut tadi kan jawapan? Hexagon dah ada. Kan Kongo. Tahu tak? Tadi macam dengar. Okey. 9 nama dia Nona. Nagon. Yo, Nonagon. Kalau 10, No. Deka. Gon. Kenapa nama depan dia lain? Sebab ada maksud. Apa maksud dia? Dia Maksud dia? Maksud dia apa? untuk 5. Okey. Cikgu rasa cikgu pernah cerita kot minggu lepas. Okey. Perkataan, contoh kita ambil perkataan penta. Penta, hexa, hepta, okta, nona, deka. S2 ke S2? Maksudnya ada Ada 11 tak? Semua tu ada. Lebih daripada 10 memang ada. Tapi kamu tak belajar. Boleh. Bukan boleh, memang ada. Okey. Penta tu dalam bahasa Greek. Cikgu tak ingatlah bahasa Greek atau bahasa Latin. Dia bermaksud 5. Greek atau Latin. Bukan bahasa Melayu lah. Bukan bahasa Melayu. Bukan bahasa Inggeris. Dia bahasa lain. Dia bahasa luar negara. Negara Greek tu bukan negara. Greek tu adalah bahasa orang di Greece. Latin tu adalah bahasa orang di Italy. Macam itulah. Sebab matematik ni asas dia, sejarahnya bukan orang Malaysia yang temu, bukan orang putih yang jumpa. Dia adalah orang berbangsa lain. Jadi dia bagilah nama. Nama tu berdasarkan bahasa mereka lah. Jadi penta. Penta bermaksud 5.
Heksa bermaksud 6, hepta bermaksud 7, okta masuk 8, nona masuk 9, deka masuk 10. Jadi semuanya ada belakang gon tu merujuk kepada bentuk poligon. Cikgu, Ha, nak jadi tandas. boleh. Nona Okey. Jangan confuse tau poligon dengan nama-nama ni semua. Poligon ni adalah nama yang besar. Maksudnya nama tajuk. Nama tajuk. Yang nama bentuk tu bermula dengan segitiga, segi empat, pentagon dan seterusnya. Aku masuk poli. Poli saya tahulah. Poligon tu bermaksud bentuk yang ada sisi lurus. Policeman. Policeman pula Nama poli. bukan. Tapi nak sama dah tu kalau. Lebih kurang kan. Tapi Mana poli, mana bukan. poli. And tu tolok, lepas tu tambah si Tambah apa? Polis. Lain. Okey. Okey, kita tengok pula seterusnya. Dalam bentuk poligon sekata ni, poligon kamu kena sekata. tahu ciri-ciri. Okey, ada 3 ciri yang kamu kena tahu. Kamu kena tahu tentang bilangan bucu. Kamu kena tahu Kan ada bilangan sudut. sisi lurus. Kamu kena tahu bilangan permukaan rata. Jadi selalunya nak bilangan bucu, bilangan sisi lurus, dia ikut kepada nama bentuk tu sendiri. Sebagai contoh kalau kita ada segitiga. Aku bukan ada sudut. Bukan ada sudut ke? Tak ada. Sudut ada, tapi kita fokus kat yang ni dulu, 3 ni. Okey, kalau segitiga ada berapa bucu? 3. 3, bahagian yang tajam. Sisi lurus ada berapa? 3 juga. Jadi bucu dan sisi lurus ni dia ikut nama. Kalau segi 4 ada 4. Kalau pentagon ada 5. Heptagon ada 6 dan seterusnya. Dia ikut benda yang sama saja. Okey. Lepas tu kita tengok simetri. Siapa ingat simetri tu apa? Simetri. Simetri tu apa? Kena potong. Sentuh. Kena potong. Kena potong je. Lepas tu kalau dah potong jadi apa? Jadi kuih. Jadi hebat. Cantiknya dah. Jadi hebat. Tengah. Simetri tu kita potong kat tengah. Okey, kalau dah potong kat tengah, lepas tu bahagian yang dipisahkan tu kena apa? Kena sama. Kena sama saiz, kena sama bentuk. Itu maksudnya simetri. Tak semestinya kita belah, kita potong. Contoh kalau cikgu ada segi 4. Tak nak segi 4. Contoh cikgu ada cikgu ada segitiga ni. Nampak tak yang warna hitam ni segitiga? Nampak. Kalau cikgu ambil pisau, apa-apa pembaris ke, cikgu buat satu garisan tengah. Potong lah. Okey. Simetri tak ni? Tak. Kanan dia tak sama saiz, tak sama besar dengan yang bahagian kiri. Jadi, maksudnya cikgu kena potong yang ada bahagian yang sama. ya, bila potong kanan dengan kiri tu mesti sama. Jadi dah simetri. Ya. Jadi simetri. Tak semestinya kita potong tengah bentuk tu. Tak semua bentuk ada simetri. Dia kena pastikan kanan dengan kiri atau atas dengan bawah dia kena sama saiz, sama bentuk. Itu siapa? Siapa punya tanda tangan ni? Okay, itu maksudnya simetri. Dia macam cermin lah. Cermin, tahu tak cermin? Kalau kita pandang cermin kan, muka kita mesti sama kan dekat cermin. Dia tak ada lain, dia kena sama. Tak boleh berbeza. Okay. Apa conteng ni? Jangan conteng. Lagi santai. Okay. Lepas tu, okay, nampak kat sini contoh-contoh yang kamu nak boleh tengok, boleh nampak objek di di kehidupan harian kamu. Paling penting, mungkinlah siapa pernah main layang? Saya. Cikgu Kan? Ari sunting ni. Ari sama tinggi, apa? Sunting lagi, Ari sunting lagi. Conteng lagi. Janganlah conteng Ari. Okey. Jadi dia sunting kat Pak Si Simetri tu. okey, cikgu padam.
Okey. Alright, jadi kalau kita tengok layang-layang ni, dia ada berapa paksi simetri? Ada berapa? 4. Dua. Satu. Dekat bawah tu dah ada jawapan. 1. Bawah je. Tu. Oh, salah. Ni mesti tak tengok bawah tu. Okey. Saya Macam tengok mana tapi dia saya tak ada? boleh. Okey, kalau cikgu lukis balik layang-layang tu. Okey. Okey, anggaplah ini bentuk layang-layang dia. Okey, kalau cikgu ambil garisan tengah. Cikgu buat satu garisan. Betul Kak Okey, kanan dengan kiri dia sama tak? Sama. Sama lah. Anggaplah sama. Walaupun lukisan cikgu mungkinlah tak nampak sama, tapi dia adalah sama. Jadi, kita dah buat satu garisan, kita dah ada satu paksi simetri. Katakan layang-layang yang sama, tapi cikgu buat garisan secara melintang. Melintang macam ni. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Tak sama Sebab dia saiz. tak sama. Atas dengan bawah tak sama. Atas tu lagi besar ke lagi kecil? Kecil. Lagi kecil daripada bawah. Ya, tak sama saiz. Bawah Tak tu sama saiz saiz. L. Ya, dia mungkin bentuk macam sama tapi saiz tak sama. Jadi, tak bolehlah buat garisan secara melintang. Okay, kalau contoh lain, cikgu buat secara menyengit. Boleh tak kalau cikgu? Sekejap. Kalau cikgu buat bentuk, buat garisan macam ni. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sebab tak sama saiz. Walaupun bentuk lebih kurang tapi saiz tak sama. Bawah tu macam lagi besar daripada atas. Tu saiz M tu. Saiz Lagi M. sikit je nak sama. Lagi sikit betul tapi tak tepat, tak sama. Jadi tak boleh lah. Jadi sebagai konklusinya layang-layang dia hanya ada satu garis simetri iaitu di tengah-tengahnya. Okey, garis simetri ataupun nama lain dia kita boleh juga sebut sebagai paksi simetri. Nak guna garis ke, nak guna paksi ke benda yang sama. Dua-dua boleh pakai. Simetri pergi membeli belakang. Boleh faham tak? Kalau garis simetri Boleh cikgu. yang tu, potongan dia paksi Apa simetri yang pertama. Paksi simetri yang pertama, layang-layang. Nak buat macam ni lah. Maksudnya garis simetri ni. Ya, garis simetri tu kena lukis dot. Dot lah. Apa dia? Kalau garis je. Kalau garis dia nanti keliru. Contoh, kamu kat sekolah pakai pensel kan? Contohlah kalau kat sekolah, kamu lukis layang-layang. Okey, layang-layang kamu guna pensel. Pensel kan warna hitam kan? Okey, lukis macam ni. Lepas tu kena lukis garis simetri, kamu guna pensel yang sama, kamu buat satu garisan. Warna hitam juga. Boleh tak kita nampak beza garis simetri tu kat mana? Tak nampak. Jadi, bila tak nampak, kalau kita buat dot, at least kita boleh nampak beza dia. Jadi nak selamat paksi simetri atau garis simetri, lukislah dot. Buat guna pembaris, letak pembaris tapi kamu jarak-jarakkanlah garisan tu. Salah. Tidak pembaris. Faham kan buat garisan dot macam mana? Faham. Buat garisan macam biasa tapi selang-selangkan dia. Bagi ada jarak. Okey, boleh? Garis simetri. Ini pun okey. Ini kita tengok garis simetri kalau berdasarkan poligon sekata. Heksagon. Nombor satu tu bentuk apa? Siapa boleh tahu? Bagi tahu. Pentagon. Pentagon. Saya nak tulis. Nak tulis? Awak tulis yang bawah dia. Heksagon. Yang kedua heksagon. Okey. Kalau pentagon tu ada berapa paksi simetri atau garis simetri? Cuba fikirkan. Lagi santai kan. Untuk pentagon, gambar pentagon tu ada berapa garis simetri? Kalau kita buat garisan dia ada saiz yang sama.
Siapa boleh beri jawapan? Cepat. Gon, hektagon. Teka je. Yang saya try. Okey, try. Satu. Okey, kalau satu nak buat garis macam mana? Dekat tengah-tengah tu. Tegak dekat tengah-tengah. Okey, mungkin cikgu boleh ambil warna pink. Cikgu buat garisan macam ni. Betul ke? Sekejap, saya ingatlah pula. Macam ni. Betul tak kalau cikgu buat garisan simetri tengah-tengah macam tu? Betul. Sama saiz. Sama saiz kan? Walaupun cikgu Dua-dua garis mungkin saiz sengit M. sikit. Dua saiz M. Betul lah. Kalau kita tengok belah kanan, dia macam ni. Belah kiri pun dapat bentuk yang sama. Saiz yang sama. Apa Jadi saya dalam tengok? pentagon ada satu paksi simetri. Kenapa tengok macam kiri Tengok lagi macam? kiri lagi Okey. besar. Sebab cikgu tak ada pembaris nak guna pembaris ni. Cikgu kena guna tangan sendiri. Anggaplah cikgu ada pembaris lah. Anggaplah lurus yang cikgu lukis tu. Okey, kalau Saya boleh. okey, nombor Siap. 2 tu Hektagon. hexagon. Hexagon ada berapa paksi simetri? Saya ingat tu. Sekejap. Tebal tu. 2. 2. Macam mana? Lukiskan 2 tu macam mana? Saya nak cakap satu dekat tengah. Okey. Macam pentagon tu. Satu Okey. lagi dekat tengah-tengah. Secara melintang. Macam bentuk T ke? Macam tu kan? Macam tambah. Macam tambah. Betul. Ya, dalam hexagon kita ada 2. 2 tu betul. Tapi betul 2 je ke? Ke ada lebih? Cuba tengok. Kadang-kadang nak buat paksi simetri ni kita kena sengitkan kepala juga. Sebab kadang-kadang garisan kita kena buat tu dia sengit. Cuba tengok. Dia tak semestinya kena tegak dan melintang. Okey. Siapa yang contoh ni? Sekejap. Cikgu padam Okey, cikgu lukis Sengit. Betul. Okey, satu secara tegak tengah-tengah, satu lagi secara melintang yang tengah-tengah juga. Satu lagi adalah kamu kena macam sengitkan badan kepala kamu. Macam ni. Bucu dengan bucu. Nampak tak? Lepas tu satu lagi belah kiri pun ada. Dia macam kamu dapat buat bentuk X. Tambah dengan yang tadi tu, cikgu buat balik. Jadi total dalam hexagon kita ada 4 paksi simetri. 4. Tadi pentagon ada 1. Cikgu, Ya. saya tahu bulat ada berapa paksi simetri. Bulat ada berapa paksi simetri? 4. Kenapa bulat ada 4 simetri? Macam ni. Macam ni. Macam tu Bentuk je Tapi sama. Tapi kalau cikgu buat sengit tak boleh. Kalau sengit macam mana? Kalau cikgu buat Sama saiz. sama saiz ke? Tak, cikgu mungkin kalau nak buat sengit tu kena Jap. Ya. Kalau nak buat sengit tu bukan kena bucu ke? Itu soalan yang bagus lah. Soalan ni bagus. Okey, betul lah. Jadi, bulat ni dia special. Special sikit. Sebab kita boleh cari banyak simetri pada bulatan. Banyak sangat. Macam-macam kita boleh lukis kat bulat ni. Tak terkira simetri dia. Tak terkira. Habis kalau tak terkira tu macam mana nak bagi jawapan macam mana? Satu boleh. Sama ada kamu letak okey, jap. Jap cikgu padam balik. Jap ya. Mana tadi? Ada tak kat sini tulis? Adalah kat sini. Okey, tak apa. Cikgu Kalau tak ada, apa dia? nak pergi minum air.
Boleh nak minum air. Jadi kalau bulatan ni, okey, kalau tengok mungkin disebabkan cikgu kata tadi dia boleh jadi lebih daripada 2 sebab dia banyak kan. Sebab bulatan ni dia tak ada bucu. Jadi kita boleh gariskan di mana-mana sahaja. Jadi nak selamat mungkin kamu boleh kata infinity. Tapi kamu tak belajar lagi tentang infinity. Infinity tu yang masa 8 terbalik. Ya macam ni. Okey, 8 terbalik. Infinity nombor infinity tu adalah nombor yang kita tak tahu berakhir sampai berapa. Nombor dia sangat besar. Infinity. Nombor Oh, garis sampai infinity. infinity. Ni. Tapi cikgu rasa untuk darjah 3 ni kamu tak jumpa pun paksi simetri untuk bulatan. Sepatutnya tak ada soalan bulatan untuk tahun 3. Sepatutnya tak ada. Kita hanya fokus kepada poligon sahaja. Poligon tu yang kena ada garis lurus. Bulatan tak ada garis lurus. Bulatan ada bentuk melengkung saja. Jadi kita anggaplah bulatan ni tak ada dalam soalan ni Kalau ada nanti kamu pening nanti. Okey. Okey, dah faham simetri ada soalan, ada nak cikgu ulang balik simetri daripada bentuk poligon sekata? Okey, kalau tak ada kita cuba tengok bentuk yang bukan poligon, bentuk yang ni. Kita ada apa ni? Bentuk macam rainbow, kita ada torchlight, kita ada bintang, kita ada segi 4, kita ada baju, kita ada snowman. Baju tu. Saya tahu boleh tak saya buat? Buat. Okey, soalan dia suruh tandakan tik pada paksi simetri sahaja. Yang bukan jangan tanda. Kena lukis juga ke? Kena lukis apa? Kena ni. Tak payahlah, kita tengok je laju-laju. Tak payah lukis. Sebab kalau perasan semua gambar ni dekat semua ada garisan dah. Lepas tu ada kotak. Jadi dia suruh tanda mana yang betul. Okey, jadi untuk gambar pertama, gambar macam bentuk U terbalik ataupun macam bentuk rainbow, dia ada satu je lah paksi simetri di tengah-tengah dia. Kalau torchlight pula, cuba tengok torchlight betul-betul. Betul ke kawan kamu tanda tu? Yang atas sekali. Ya, yang atas sekali dia secara menyengit kan. Kita kena sengitkan kepala kita. Sebab torchlight itu sengit. Ya, torchlight tu sengit. Betul. Kalau gambar bintang pula. Betul tak? Satu simetri. Ada satu je. Betul lah jawapan dia satu sahaja untuk bintang. Kalau untuk segi 4 sama? Ada satu sahaja. Ya, satu sahaja. Kalau baju? Yang tengah-tengah tu juga. Tengah yang menegak. Kalau snowman? Esa dia snowman. Snowman di tengah-tengah juga. Kebanyakannya paksi simetri di tengah-tengah secara menegak. Menegak macam ni menegak macam tu. Okey, bagus. Cikgu, yang segi 4 sama tu pun boleh tu kan? Sengit tu. Segi 4, yang secara sengit. Okey. Cikgu tak pasti itu segi 4 sama atau segi 4 tepat. Kamu rasa segi 4 sama ke segi 4 tepat? Sama. Okey, kalau segi 4 sama boleh buat 2 lah. Tapi kalau ada segi 4 tepat tak boleh buat 2. Mungkin kalau ini segi 4 sama ada 2 paksi simetri. Okey. Okey, kita buat satu lagi quiz. Ini semuanya pasal bentuk yang kamu dah tengok tadi. Yang kamu belajar pasal prisma, bukan prisma, bentangan. Tapi saya ada je yang terlepas sebab saya tengah makan. Tak apa, boleh. Senang je ni. Bentuk senang je. Udah. Sekejap cikgu copy link. Cikgu ni quiz kan? Yo. Susah sikit ke? Susah sikit ke? Susah sikit. Cikgu rasa susah sikit. Sekejap. Bagus. Okey. Lah, apa lagi? Semua ada. Potato gun. Potato chips gun. Okey, cikgu dah hantar dekat chat room dah. Cuba check. Boleh keluar tak?
Saya boleh masuk. Boleh masuk? Okey, boleh masuk. Siapa dah boleh masuk, boleh start dah. Ini. Oh, ada lagi. Okey, boleh. Berisma kecuali. Oi, lagi santai, oi. Baca soalan elok Jangan nak laju je. Lagi santai, oi. Santai. Cikgu. Oh, betapa. Cikgu. Ya. Kalau prisma tak ada permukaan melengkung kan? Dia tak boleh. Tak boleh ada. Tapi saya buat tak ada melengkung. Tapi dia kata salah. Melengkung tak ada. Soalan nombor berapa tu? 5. Soalan nombor 5. Okey, tak apa, buat je bagi habis. Nanti kita semak. Ya ada. Tapi sisi lawan. Apa? Semua ini. Cikgu, lima sudut. Cikgu, Ya. betul tekan nombor 6. Apa dia? Dah siap. Nombor 6 tak boleh tekan. Nombor 6 tak boleh tekan. Macam mana tu tak boleh tekan? Cuba tekan kuat sikit. Cikgu tak tahu kenapa tak boleh tekan. Loading kot. Line kot. Loading. Siapa yang dah tu tak apa. Tunggu jap. Kawan yang lain buat dulu. Yes. Betapa. Baru 6 orang yang hantar. Betapa. Kepak sisi. Siap. Okey, dah siap hantar ya. Nombor 1. Saya dah hantar kau belum? Sekejap. Cikgu ni balik. Cikgu saya Patutnya dah hantar. Dah. Abadan. Okey, 9 orang dah hantar. Dah Dah ada 9 orang ke? Sekejap, cikgu check balik. Ada berapa? Lagi 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lagi 7, 2 orang. 8, Mana lagi 2 9, orang? 11. Lagi 2 orang. Sekejap. Ini Aisyah nombor 4. Siapa? Sekejap Okey, kita ada berapa orang ni? 9 lagi. Siapa lagi ni tak hantar? Okey, siapa ni? Siapa tak ada? Siapa tak ada? Izara. Izara ada tak? Arik tu tak ada. Arik. Arik mana Arik? Sekejap. Cikgu ni balik. Kodlah dah hantar.
Sekejap Oh, masih lagi 9 orang. 2 orang kita hantar. Tak buat ke? Masa apa ni? Ha? Masa Oh, Ya. saya punya hang. Hang. Oh, Hang. jap. Sekejap, cikgu tengok balik. Ni dah masuk 10 orang ni. Okay, Izara dah masuk. Okay, Izara dah hantar. Arik je tak hantar lagi. Arik buat tak? Ke Arik tak ada kat sini? Ke Arik guna nama lain? Tak kan? Rasanya semua orang guna nama sendiri. Semua orang guna nama sendiri. Okay. Alright, tak. Lima tu, nombor 8. Saya tak reti buat sebab hari tu saya tak masuk kelas. Alah, tak apa. Okay, so Arik tak buat Kita ada 10 orang je ni. Okay, so kita boleh nampak lah kat sini Kamu boleh nampak skor, nama, rank, skor dengan time. Okay, skor tu adalah berdasarkan jumlah soalan betul. Okay, jumlah soalan kat dalam ni ada 13. Jadi masing-masing boleh tengoklah berapa yang salah, berapa yang betul. Okay. Tadi siapa ada tanya soalan tentang siapa tanya soalan yang mana? Yang 5. Pilih ciri-ciri prisma tu. Ciri-ciri prisma. Okey, ciri-ciri prisma. Soalan dia, dia tanya pilih ciri-ciri prisma. Prisma kena ada 5 atau lebih permukaan rata. Dia tak boleh ada permukaan melengkung. Jadi yang kedua ni salah. Ada 2 permukaan bertentangan yang sama bentuk. Tiada permukaan melengkung. Betul lah. Ada 3 ciri. Jadi yang Tapi saya pilih tadi tiada permukaan lengkung, cakap salah. salah. Soalan ni salah lah. Okey, tak apa. So mungkin sebab soalan ni nampak tak ada 6 orang yang salah. Mungkin bukan salah yang menjawab tu lah, salah soalan sendiri. Habis tu yang betul ni jawab apa? Misteri. Okey, tak apa. No worries. Tak apa, asalkan kamu faham. Yang penting prisma tak boleh ada permukaan melengkung. Kalau kamu ingat macam tu, betul lah. Maksudnya kamu faham lah pasal prisma. Okay. Alright. Sekejap Okay. So, untuk bentuk, kena ingat untuk bentuk tahun 3, kamu belajar 4 perkara. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa 4 perkara tu? Yang pertama belajar pasal apa? Prisma atau bukan prisma. Kedua, bentangan bentuk 3D. Ketiga, poligon sekata. Yang terakhir, basis simetri. Kena ingat semua benda ni. Kalau ingat, memang kamu 100% memang dah mahir pasal bentuk. saya dah mahir. Bagus. Okey. Siapa tahu lepas tajuk bentuk kamu belajar tajuk apa? Kedudukan. Lepas tu belajar baru kedudukan. data. Ya, betul. Data. Lepas tu apa lagi lepas data? Habis. Jadi ada 2 tajuk lagi yang kita akan belajar. Siapa dah belajar kat sekolah kedudukan? Saya baru sampai isi padu cecair. Siapa yang dah masuk kedudukan? Ada tak yang dah masuk kedudukan? Belum. Tak apa. Belajar hari ni. Okey, untuk kedudukan pun kita tengok dulu slide yang cikgu ada. Buku kamu tu nanti kita akan tengok. Kita tengok slide cikgu dulu. Okey, sekejap dia tengah loading ni. Okey.
Okey, semua boleh nampak tak slide? Slide cikgu, nama dia unit 8 kedudukan. Boleh. Boleh? Okey. Kedudukan ke cikgu? Ya, kita masuk tajuk kedudukan sebab tajuk bentuk dah habis. Dalam buku latihan pun modul kamu pun kita dah buat kan minggu lepas kan? Betul tak Adam? Kan kita dah buat kan, dah habis tajuk bentuk. So hari ni kita masuk kedudukan pula. Okey, kita tengok Saya duduk kedudukan. Saya duduk dekat kelas 3E. Bukan duduk kat kelas ni, kedudukan objek. Okey. Okey, ni kita tengok apa maksud kedudukan untuk matematik. Okey, pertama sekali kamu kena tahu kenal kedudukan. Okey, jangan conteng jangan conteng. Tunggu, cikgu nak conteng ni. Ada Okey. tak kat buku cikgu? Ni ada tak? Tak buku. Buku mana? Ini apa saya dah ni? Yelah, ni buku teks. Cikgu ambil daripada buku teks ni, gambar ni. Gambar ni buku teks kamu ada. Nanti kamu boleh semak atau nak semak sekarang pun boleh. Okey, dalam kedudukan, kamu kena tahu maksud atau nama-nama yang kamu akan jumpa. Yang pertama, kita tengok yang warna biru dulu. Tengok warna biru saja. Jarak mengufuk atau jarak menegak ataupun nama jalur. Okey, kalau jumpa 3 perkataan ni, mengufuk, menegak ataupun lajur, maksud yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya objek tu berada di paksi X yang bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau jarak mencancang, yang warna oranye pula, jarak mencancang, melintang ataupun nama dia baris, itu adalah untuk objek yang berada di paksi Y yang bergerak ke bawah atau ke atas. Okey, dalam tajuk kedudukan, kamu akan banyak jumpa gambar tau. Kamu tak buat tambah tolak darab bagi, kamu akan jumpa daripada gambar sahaja, kamu kena kenal objek tu duduk dekat mana. Okey, dalam kedudukan, dia akan ada lukisan graf. Graf ni dia ada 2 paksi. Pertama paksi X, yang kedua paksi Y. Kalau nampak X tu, dia duduk macam mana? X tu dia bergerak secara melintang. Kalau nampak anak panah yang X tu, dia macam dari kiri ke kanan. Nampak tak anak panah? Nampak tak cikgu tulis apa? Nampak kan? Okey. Itu untuk paksi X melintang. Jadi kalau melintang maksudnya dia ke kanan atau ke kiri. Kalau yang bertentangan, nama dia mencancang. Dia dari bawah ke atas. Anak panah ni dari bawah ke atas. Nama dia secara menegak. Kalau kita lukis melintang menegak, itu adalah garisan lah ataupun anak panah. Okey. Jadi nama lain, dia ada banyak nama. Macam cikgu tulis tu, warna biru dengan warna oranye, ada macam-macam nama. Kadang-kadang dalam buku teks kamu jumpa dia guna nama mengufuk, mencancang. Buku lain mungkin dia guna perkataan menegak atau melintang. Kalau buku lain mungkin dia guna nama lajur atau baris. Jadi banyak nama. Jadi sebab tu kamu kena ingat nama-nama tersebut dan kena fahamlah persamaan nama-nama tersebut. Jadi kalau kedudukan ni, kita akan baca dari X dahulu. Kemudian baca untuk Y. Okey, tak apa. Kita tengok terus contoh. Kalau tengok contoh, mungkin kamu lagi faham. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ni pun contoh cikgu ambil daripada buku teks kamu. Okey, ada gambar 4 orang sekeluarga sedang menanam anak padi. Mereka ada 4 lajur dan 3 baris petak sawah. Okey, nampak 4 orang tak? Along, Acik, Angah dan Uda. Nampak tak? Okey. Kemudian dia kata mereka ada 4 lajur. Lajur ni maksudnya ini. 1 lajur, 2 lajur. Nampak tak cikgu bulat warna merah ni? Ini bermaksudnya lajur. Ada 4 yang sama besar. Itu lajur. Ada 4. Kalau 3 baris, secara melintang lah dari bawah
Warna biru. Cikgu bulat warna biru pula. Tengah-tengah yang kedua. Yang ketiga atas sikit. Itu beza lajur dengan baris. Lajur tu yang tegak. Tegak. Lajur. Kalau secara melintang tu adalah baris. Okey. Kita boleh baca kedudukan Long, Acik, Angah, Uda. Berdasarkan mungkin kita bagi dari segi nama lajur dan baris. Sebagai contoh kat sini, kita nampak ada seorang perempuan ni dia kata, Acik berada di lajur 1 baris 2. Lajur 1. Lajur 1 yang menegak yang pertama dari kiri. Lepas tu baris kedua yang melintang. Jadi yang berada di kedua lajur dan baris tu adalah Acik sahaja. Along, Angah, Uda tu luar daripada kawasan Acik. Okay, ini kalau dia guna perkataan lajur dengan baris. Kalau kita tengok dia guna perkataan mencancang dan mengufuk pula. Kalau kita nampak sini gambar kedudukan pelajar dalam sebuah kelas. Gambar kan, nampak kan ramai kan, macam kelas kamu kot kedudukan dia ataupun lain, lebih kurang lah. Okay. Dia kata kat sini, soalan A, kita baca soalan ni. Siapakah duduk di A3? Jadi di kawasan mengufuk atau di paksi X. Ini X, nama dia mengufuk. Jadi secara terbalik bertentangan kita ada untuk paksi Y. Y nama dia mencancang. Mencacang. Sekejap cikgu tulis cantik-cantik sikit. Mencancang. Mencancang. Okay, jadi kalau mencancang paksi Y, dia guna nombor. Kalau mengufuk, dia guna huruf. Jadi kita baca yang huruf dulu. Kita baca di paksi X dahulu. Jadi sebab tu dia kata yang duduk di A3. Jadi perhatikan dekat barisan A. Lepas tu yang dekat 3. So kita ada Jas. Jas duduk di A3. Okay, kalau cikgu sebut je. Kalau yang duduk di E5, apa nama E5? Siapa yang duduk di E5? Daripada gambar tu, E5 tu siapa namanya? Saya tak tahu saya lah. Tahu tak E5? E. Saya cakap apa? Siapakah pelajar yang duduk di E5? Saya mana kabut, saya tak nampak lah. Laki ke perempuan? Laki. Kinin. Nama dia Kinin. Okey. Siapa yang duduk dekat B3? B3. Ram. Tengok dekat B, barisan B, tengok dekat yang nombor 3. Okey. Siapa yang duduk dekat A1? Raju tak ada. Okey, siapa yang duduk dekat D2? Musa. Siapa yang duduk dekat C6? Mana ada Memanglah tak ada. Cikgu tunggu je ada yang nama. Tak ada. Tak wujud. Saja nak trik lah. Nak perangkap. Okey. Yang paling full 5 tambah dengan 1. Okey. C0. Ada. Mana ada? Mana ada C0. Okey. C4. Rita. Baik. Rifa.
Rita. Aria. Okey, bagus. Jadi dah faham kita baca dari X baru kita baca yang Y. Itu je tentang kedudukan. Okey, kita cuba tengok ni. Ini gambar apa ni? Kat mana ni? Ni dekat fun fair kot. Sebuah pesta. Ada banyak permainan. Taman permainan, betul. Okey, kalau kita tengok C terus. Kita tengok yang dalam jadual ni. Kedudukan, lepas tu ada permainan. Okey, ada 2 kotak kosong yang kita kena isikan. C3. Apa nama permainan di C3? Rumah hantu. C3 kita ada rumah hantu. Kalau B1? Pancing itik di C1. B1. Okey, bagus. Okey. Senang kan? Senang Okey, je. kita tengok pula ni. Ini gambar apa? Ni gambar apa? Ni adalah gambar Wilayah persekutuan. bendera negeri-negeri di dalam Malaysia. Siapa negeri dia tak ada dalam ni? Semua ada 14 dalam. Cukup tak? Cukup tak 14? 18 ada. 18? 14 ada. 14. Jadi cukup lah 14. Tak ada yang tertinggal. Ada wilayah Okey. persekutuan. Oh, 14. Wilayah persekutuan pun kena ada. Betul? Sebenarnya 13 negeri. 14 kalau ikut bendera Jalur Gemilang. Okey, tak apa. Tak penting pun bilangan tu. Kita kena tengok soalan pula. Lengkapkan. Okey, A. Bendera Kedah berada di petak, 2 petak ke dan petak ke atas. Okey, 2 petak ke mana? Berapa dan Bendera Terengganu. Okey, soalan A. Bendera Kedah berada 2 petak ke? Jap. Okey, Kedah mana Kedah? Kedah yang merah ni kan? Kebi. Yang kedua jadi Terengganu. Sabar. A dulu. Kedah berada 2 petak ke B4. ke mana? Ke B4. Dia bukan minta B4. Dia suruh sama ada ke kanan atau ke kiri. Turun. Dia ke kanan. Okey, sebab Kanan. dari dia kalau anggap dia gerak dari sini, dia gerak 2 kali ke kanan. Okey, so jawapan untuk A kotak pertama adalah kanan. Dan berapa petak ke atas? Kalau dari bawah ni 1, 2, 3 ke 4. Kalau masuk kotak dia adalah 4. Okey, nombor B pula. Bendera Perlis berada di lajur. Di lajur A. Perlis. Mana Perlis? Okey, Perlis. Jadi kalau lajur tu adalah di pasi X lah. Sama ada huruf A, B, C atau D, E. So jawapan dia A. Okey, bendera Melaka pula di baris nombor berapa? 2. Ya, betul. Di baris nombor 2. Okey, bendera apa yang terletak di A1? Sarawak. Okey, soalan E, bendera negeri mana yang dikenali sebagai negeri di bawah bayu berada di D5? D5. Sabah. Okey, nama lain untuk Sabah adalah negeri di bawah bayu. Okey, senang je kedudukan ni. Okey, senang kan? Senang. Senang. Kalau senang, daripada apa? Yeay. Sekejap, cikgu Senang tengok sangat. dulu. Senang. Macam darjah apa? 1 je belajar ni. Dari 1 tak ada belajar kedudukan. Tahu tapi senang. Kan? Macam senang je macam dari 1 punya. Macam kiri kan. Kiri kanan macam tu je kan? Senang. Okey, jap. Dia tengah loading.
Dah faham memanglah senang. Kalau tak faham susah. Betul? Betul? Setuju? Okey, jap. Saya bersetuju. Buat apa? Kita Quiz. ada berapa minit? Ya, quiz. 2 Kita minit. ada. Sempat. Senang. Sebab senang, kamu 1 minit pun boleh siap je Jawab. Okey. Mana Kejap lah. Kejap ya. Sabar. Ketuk pula. Okey.